Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan Selangor, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program subuh kita pada pagi ini melalui siaran Google Meet. Saya dimaklumkan yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang dimuliakan di sisi Allah pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam ruangan kuliah subuh kita pada pagi ini, kita akan membincangkan satu tajuk daripada kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju hari akhirat. Tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kita semua, iaitu dalam bab mengenali jenis-jenis syafaat. Mengenali jenis-jenis syafaat. Syafaat dalam bahasa Arabnya disebut at-tawassut lil ghairi ala jalbil masalih wa daf'ul mudarrah. Syafaat satu perantaraan dari pihak lain, tujuannya untuk kita mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat. Itu maksud syafaat. Kita biasa dengar syafaat tu, syafaat ni bagai-bagai. Syafaat maksudnya dari sudut istilah satu perantaraan daripada pihak lain, tujuannya untuk kita dapatkan manfaat ataupun tolak mudarat. Dalam istilah yang lebih mudah, syafaat ini kita boleh namakan ia sebagai satu bentuk pertolongan ataupun satu bentuk bantuan, ataupun istilah lain yang lebih kecil kita boleh sebut kabel lah. Kabel tu syafaat lah tu. Kabel tujuannya apa? Dapat kebaikan, maslahah dan tolak kemudaratan. Dalam istilah agama, pertolongan, bantuan, kabel sokol, ia disebut sebagai syafaat. Dalam Islam, syafaat merupakan hak mutlak milik Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh agihkan kepada makhluk ataupun orang-orang tertentu, sehinggalah orang-orang ini ataupun makhluk-makhluk ini dia layak juga memberi syafaat kepada orang lain. Tapi secara dasarnya syafaat ini merupakan hak prerogatif milik Allah. Pernah dengar tak istilah prerogatif? Pernah dengar? Hak prerogatif Perdana Menteri untuk melantik mana-mana ahli parlimen menganggotai jemaah menteri. Contoh, prerogatif ni hak mutlak. Begitu juga syafaat, ia merupakan hak prerogatif milik Allah secara mutlak. Ini berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi syafa'ati jami'a, milik Allah lah
syafaat itu secara mutlak. Ini disebut secara jelas. Maka kita faham syafaat pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam banyak ayat yang lain, bahkan di dalam hadis-hadis yang lain pun menjelaskan Allah memberi izin kepada makhluk-makhluk lain sehinggalah makhluk-makhluk lain boleh memberi syafaat juga. Tapi dengan syarat ia mestilah by permission setelah diizinkan oleh Allah. Ini kalau kita bacakan dalam ayatul kursi, disebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca tadi kan lepas salat. Kita akan bertemu dengan satu ayat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang layak memberi syafaat kepada orang lain melainkan kelayakannya itu setelah diberi izin oleh Allah. Maka di sini kita faham pemilik syafaat Allah secara mutlak, tetapi dia boleh agih kepada orang tertentu ataupun makhluk-makhluk tertentu sehinggalah makhluk ataupun orang ini layak untuk memberi syafaat, pertolongan, bantuan kepada orang lain. Contoh, siapakah yang layak memberi syafaat setelah diberi izin oleh Allah? Antaranya yang boleh memberi syafaat itu adalah para malaikat. Malaikat boleh memberi syafaat. Ini kita boleh rujuk di dalam surah An-Najm. Tuan-tuan kalau buka Al-Quran dalam surah An-Najm pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syafaat malaikat. Malaikat boleh beri syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Maksudnya, dan berapa ramai malaikat yang berada di langit itu, sikit habuk pun dia tak boleh beri syafaat kepada orang lain. Illa, melainkan, min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Melainkan setelah diberi izin oleh Allah, itu pun kepada orang yang diredai di sisi Allah. Maka di sini kita faham, untuk mendapatkan syafaat itu, yang pertamanya mesti mendapat izin daripada Allah, pemilik mutlak syafaat. Malaikat pun dia kena dapat izin daripada Allah. Dan orang yang layak menerima syafaat, dia mestilah termasuk daripada orang yang diredai di sisi Allah. Faham tuan-tuan? Allah bagi izin, orang tu pula diredai di sisi Allah. Sebab itu ada satu riwayat tentang syafaat malaikat. Ini untuk kita ambil pengajaran sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, apabila ada seorang ahli neraka ini, saat dia diazab, diseksa di dalam neraka, saat kena azab tu, keluar perkataan daripada ahli neraka yang diazab, dia sebut apa dia? Saat diazab, dia sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kena azab, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bukan macam melodi nasyid tu, Ya Dzal Jalal, bukan yang tu. Ini kena azab, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Orang lain biasanya kalau dia azab, dia akan meraung, dia akan bertempik, dia akan menyesal, Ya Allah, hantarlah balik semula ke dunia, Ya Allah, insaf dah, aduh sakitnya, ayah, amma, apa, contoh kan. Tapi ini ahli neraka ni saat dia azab, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kata-kata dia, ucapan dia diketahui oleh chief of malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan dia ketua sekalian malaikat, malaikat ar-ruh. Malaikat Jibril tahu
Ada seorang ahli neraka ni terima report saat diazab di dalam neraka, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Lalu malaikat Jibril mengarahkan penjaga neraka namanya malaikat Malik. Malaikat Malik, penjaga neraka syurga, malaikat Ridwan. Malaikat Malik untuk mencari location di mana ahli neraka ni. Neraka ni luas tuan-tuan. Dia kena cari koordinat dia. Neraka ni bukan kecil, dia luas macam universe lah, universe kan. Nak cari orang dalam universe ni bukan mudah, betul tak? Dia perlu satu koordinat yang tepat. Macam kita kan, nak bagi mudah faham, neraka ni macam universe luas. Universe, alam semesta ni, dia kena ada koordinat dia, location dia. Okey, belah mana? Benua Afrika ke, benua Eropah ke, benua Asia ke, benua Amerika Latin ke, Amerika Selatan ke, dia perlu ada location dia. Contoh, di kawasan benua Asia contohnya. Benua Asia, mana location yang lebih dekat? Asia ni luas, ada Asia Timur, Asia Barat. Asia Timur rupanya. Asia Timur pun luas, betul tak? Daripada Asia Timur tu lebih dekat lagi search location dia, Asia Tenggara. Asia Tenggara pun luas lagi. Location lebih detail, Malaysia contohnya. Malaysia pun luas juga. Ada Sabah, Sarawak, bagai-bagai lah. Location lebih dekat, Selangor. Selangor pun luas. Ada Gombak, ada Shah Alam. Location lebih dekatnya, Seri Kembangan. Seri Kembangan pun luas. Pasar Borong rupanya. Contoh. Bila detect, ditahui lah. Ahli neraka yang menyebut ya dzal jalali wal ikram ini sekian-sekian koordinat dia. Kemudian bila diketahui locationnya sekian, malaikat Jibril bertemu dengan Allah, bagi tahu report kepada Allah Subhanahu wa taala sekian-sekian. Dia katakan, aku nak bagi pertolongan kabel syafaat kepada orang ni. Maka Allah memberi keizinan kepada malaikat Jibril untuk memberi syafaat kepada orang tersebut. Akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm pada ayat yang ke-26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardah. Dan betapa ramai malaikat di langit itu, dia tidak boleh memberi syafaat kepada orang lain illa min ba'di an ya'dhanallah, melainkan setelah diberi izin oleh Allah, wa yardah. Dan orang yang layak mendapat syafaat itu adalah orang yang diredai di sisi Allah. Jadi di sini kita faham salah satu daripada bentuk syafaat adanya syafaat malaikat. Syafaat ni banyak tuan-tuan. Selain daripada syafaat malaikat, ringkas-ringkas kita sebut pada pagi ini, ada juga syafaat, ini biasa kita dengar, iaitu syafaat daripada Al-Quran. Syafaat Al-Quran ni biasa kita dengar kan. Al-Quran 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra', mana-mana surah, mana-mana ayat, dia boleh memberi syafaat kepada pembacanya. Ini disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, tak ditentukan mana-mana ayat, mana-mana surah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran yang awak baca itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberi syafaat kepada member yang membacanya. Kepada ahli Al-Quran ni, kepada member dia, Al-Quran mana-mana ayat dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat Al-Quran terbahagi kepada dua. Al-Quran secara umum, mana-mana ayat, mana-mana surah, mana-mana juzuk, makra', hizib, mana-mana dia boleh memberi syafaat secara umum. Manakala secara yang lebih khusus, iaitu surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu, dia boleh memberi syafaat kepada
pembacanya secara khusus. Faham tuan-tuan? Yang pertama, syafaat Al-Quran ni, mana-mana ayat, kita baca ayat tersebut, ayat itu akan cari pembacanya untuk memberi syafaat kepada pembacanya di padang mahsyar. Secara khusus pula, orang yang membaca surah ataupun ayat tertentu, dia juga layak untuk mendapat syafaat secara spesifik. Faham tak? Contoh kan, ada surah-surah tertentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, surah ini boleh memberi syafaat kepada pembacanya. Contoh surah apa tuan-tuan? Yang biasa kita dengar, surah Al-Mulk kan? Alhamdulillah kalau kita tengok, Al-Mulk telah menjadi satu trend, terutamanya di Selangor ataupun di KL ni. Selepas Isyak, masjid menganjurkan bacaan Al-Mulk, sama ada selepas Ba'diyah Isyak ke ataupun lepas doa. Sebab kalau nak baca seorang kat rumah ni, semangat dia payahlah sikit kan. Tapi bila baca beramai-ramai ni jadi semangat. Al-Mulk secara spesifik dia boleh memberi syafaat. Banyak hadis lah menceritakan perkara demikian. Antaranya, kalau kita tengok di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Quran 30 ayah. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Surah apa yang mengandungi 30 ayat ni? Banyak surah 30 ayat. Antaranya surah Sajadah, bagai-bagai surah yang lain 30 ayat. Tapi disebutkan secara khusus, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat yang boleh memberi syafaat kepada pembacanya hatta ghufiralah, sehinggalah pembacanya diampunkan dosa-dosanya. Kemudian baginda sebut tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Dalam hadis lain disebut secara jelas syafaat surah Al-Mulk yang lain, hiyal mani'ah. Surah Al-Mulk ini dia akan menjadi penegah kepada azab kubur, wahiyal munjiyah, dan dia akan memenangkan orang yang mengamalkannya di dalam kubur, tunjihi min azabil qabr, yang akan memenangkan pembacanya daripada ditimpakan azab kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini nak disebutkan Al-Quran dia ada syafaat secara umum, manakala dia ada juga syafaat secara khusus. Sama ada by Al-Quran 30 juzuk tu ataupun by surah. Bahkan ada lebih spesifik lagi, by ayat dia ada syafaat dia. Kalau surah-surah tertentu dia memiliki syafaat, Al-Mulk ada syafaat dia. Al-Waqi'ah ni disebut secara jelas. As-Sajadah, Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran dia ada syafaat dia. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ta'allamu suratal Baqarah wa Ali Imran. Awak belajarlah dua surah ni, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innaha az-Zahrawan. Kerana dua surah ini merupakan az-Zahrawan. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, az-Zahrawan tu apa benda wahai Rasulullah? Az-Zahrawan ni kami tak faham, first time dengar kalimah az-Zahrawan. Maka kata baginda, dua surah ini yang disebut az-Zahrawan, Al-Baqarah dan Ali Imran, yazillani sahibuhuma, dia akan memayungi ataupun meneduhi pembacanya, ka'annahuma ghamamatani, seperti mana awan mendung yang memayungi orang lain daripada terkena cahaya matahari yang terik pada hari kiamat. Itulah fungsi Al-Baqarah dan Ali Imran. Maknanya dia ada syafaat yang khusus. Kalau ada ayat Al-Quran yang khusus yang memiliki syafaat secara spesifik. Contohnya kemarin hari Jumaat kan, kalau kita baca suratul Kahfi, Al-Kahfi 110 ayat tu, kalau kita baca secara lengkap dia ada syafaat dia. Tetapi by spesifik, ayat-ayat tertentu dia memiliki syafaat. Contoh 10 ayat yang pertama,
10 ayat yang terakhir daripada Al-Kahfi, dia ada syafaat. Ini disebut dalam hadis sahih, antaranya riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafiza 10 ayatin min awali surat Al-Kahfi usima min dajjal." Siapa-siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, syafaatnya dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah yang terbesar, fitnah Dajjal lah. Kalaulah fitnah yang terbesar, fitnah Dajjal pun dia terselamat, apatah lagi fitnah-fitnah yang kecil. Maka syafaatnya cukup besar, walaupun 10 ayat saja. Maka di sini kita faham, Al-Quran memiliki syafaat. Sama ada umumnya, ataupun surah, ataupun ayat-ayat tertentu. Malaikat ada syafaat. Al-Quran memiliki syafaat. Antara yang boleh memberi syafaat juga tuan-tuan, antaranya adalah orang-orang soleh, orang baik. Orang berakhlak baik, orang soleh boleh memberi syafaat. Orang soleh semestinya dia berilmu ke? Tak semestinya. Semestinya orang panggil dia imam, tuan guru, ustaz, syekh, ada pondok kah semestinya orang soleh? Tak semestinya. Tak semestinya. Orang soleh ni boleh jadi orang biasa-biasa je. Boleh jadi dia tak buka pondok pun. Boleh jadi orang tak panggil dia ustaz pun. Dia orang baik. Dia gilah ke mana sekalipun, orang senang hati dengan dia. Ini orang soleh. Dia masuk puak A ke, warna ni ke, kumpulan ni ke, dia tak pernah cerita buruk orang. Orang cerita tentang buruk orang lain, dia tinggalkan. Orang soleh. Orang soleh, dia boleh beri syafaat. Banyak hadis menceritakan demikian. Antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhilannal jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim." Sungguh ramai akan dimasukkan ke dalam syurga dalam kalangan umatku bi syafa'ati rajulin, dengan syafaat orang saleh, aktsaru min Bani Tamim. Orang saleh dia boleh tarik ramai orang masuk syurga, lebih ramai daripada kelompok Bani Tamim. Bani Tamim siapa dia? Salah satu kelompok antara yang majoriti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompoknya adalah Bani Tamim. Maknanya ramai. Dan ini dikukuhkan berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang syafaat orang soleh. Orang soleh bila dia masuk syurga, dia cari member-member dia. Dia cari syurga sama level dengan dia, tak jumpa. Syurga yang lebih upgrade, lebih atas, tak ada. Syurga lebih bawah, tak jumpa. Bila tak jumpa, diketahuilah member dia tu ada di tempat satu lagi lah. Tempat satu lagi, neraka lah. Kemudian orang soleh ni, dia panggil Allah, bertemu dengan Allah, dia bagi justifikasi. Sepatutnya kawan dia, member dia, duduk di tempat yang sama dengan dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, orang soleh ni sebut pada Allah, "Rabbana, wahai Tuhan kami, kanu yusalluna ma'ana." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kawan saya yang duduk di tempat satu lagi tu, dulu dia solat bersama dengan kami. Solat boleh menjadi justifikasi orang soleh di hadapan Allah. 3 benda Rasulullah ceritakan. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Wahai Allah, kawan saya yang berada di tempat satu lagi, dulu dia salat bersama dengan kami, puasa sama dengan kami, haji sama dengan kami. 3 ni dia akan jadi justifikasi, amal utama yang menjadi justifikasi kepada orang soleh untuk dia mohon kawan dia yang dulu berada bersama dengan dia, yang sekarang ni dimasukkan ke dalam neraka, untuk keluar daripada neraka, dimasukkan ke
ke dalam syurga. Wahai Allah, orang ni solat subuh dengan saya dulu. Saya solat subuh, dia ada dengan saya. Ini jadi justifikasi. Puasa, wahai Allah, orang ni puasa sunat dengan saya dulu. Isnin, Khamis, contohnya buka puasa kat surau sama-sama. Wahai Allah, orang ni pergi haji sama dengan saya dulu. Kapal sama, hotel je lain. Dia hotel dekat sikit, saya hotel jauh sikit, contoh. 3 ibadah ni boleh jadi justifikasi orang soleh untuk mengeluarkan kawan dia. Soleh juga, tapi adalah kes-kes tertentu yang menyebabkan kawan dia ni transit sementara di dalam neraka Allah. Apa kes Allah alam lah, kita tak tahulah. Kemudian Allah arahkan kepada malaikat, akhriju, kamu keluarkan mimman ariftum, yang mana yang dikenali oleh orang yang soleh ini, keluarkan dia daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dengan kata lain, orang soleh berdasarkan hujah dan justifikasi dia boleh menyebabkan kawan dia yang sepatutnya berada dalam neraka dalam tempoh sekian-sekian dimasukkan ke dalam syurga lebih awal. Orang soleh dia boleh beri syafaat. Ada syafaat malaikat, syafaat Al-Quran, syafaat orang soleh. Salah satu yang boleh memberi syafaat juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat ini disebut dalam banyak ayat Al-Quran, tuan-tuan. Antaranya kalau kita nak rujuklah, disebut di dalam surah Taha pada ayat yang ke-109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari ini, iaitu hari akhirat, tak ada siapa lagi yang boleh memberi syafaat melainkan orang yang man adzina lahur rahman, orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman, iaitu baginda, wa radiyallahu qawla, dan kata-katanya diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam surah Saba pada ayat yang ke-22, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak ada orang yang boleh memberi syafaat illa man adzina lah, melainkan orang itu adalah diberi izin oleh Allah, dia boleh memberi syafaat, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang syafaat Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat ni, Rasulullah boleh memberi syafaat dalam pelbagai direction. Yang biasa kita dengar baginda boleh beri syafaat ni, biasa yang disebut, diceritakan Rasulullah pemberi syafaat dalam bab syafaatul uzma, syafaat teragung kan. Syafaat yang besar tu yang di padang mahsyar disegerakan perbicaraan manusia, itu biasa kita dengar. Tetapi dalam direction perbincangan yang lain, Allah memberi izin kepada baginda, dia boleh memberi syafaat dalam lapangan yang lain. Syafaatul uzma itu biasa kita dengar. Tetapi dalam lapangan ataupun direction yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat juga diizinkan oleh Allah. Sebagai contoh, baginda sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk syafaat dia, syafaat raf'ud darajat ahlul jannah. Dia boleh mengangkat darjat ahli syurga ni untuk naik ke syurga yang lebih atas. Faham tuan-tuan? Syurga level dia tak sama. Yang the best, Firdaus lah, paradise. Orang barat sebut paradise. Syurga ni dia ada banyak level. Ada Firdaus, Ma'wa, Adnin, Naim, Darul Maqamah, Maqamul Amin, Darussalam, biasa kita sebut lepas salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Syurga Darussalam. Macam-macam. Dan satu level tu ke level yang lain, jangan kita bayangkan dekat aja boleh hai-hai bye-bye Nabi dari jauh, tak boleh. Sebab satu level syurga ke level syurga yang lebih tinggi, dia seperti jarak antara langit dan bumi.
A'addallahu al-jannata lil mujahidin mi'ata darajah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah sediakan syurga kepada al-mujahidin, orang yang berjihad pada jalan Allah. Level sama-sama mujahidin ni, dia ada 100 darjat. 100 level syurga. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Satu level ke level yang lain seperti antara langit dan bumi. Itu antara mujahidin. Kita di dunia tak sama level kita, betul tak? Di hari akhirat syurga ni lagilah banyak level dia, tingkat dia. Ini kita nak sebut Rasulullah sebagai pemberi syafaat, dia boleh angkat level orang ni ke syurga yang lebih atas. Kita di dunia kan, ada orang gaji dia 1,000 sebulan je. Ada orang gaji dia sampai 60 juta sebulan. 60 juta sebulan. Level, nak sebutnya level. Siapa start gaji 60 juta sebulan ni? Cristiano Ronaldo, tuan-tuan. Cristiano Ronaldo. Ini betul, ni true story. Ronaldo highest athlete paid in history. Dia menerima gaji yang paling mahal dalam sejarah atlet sukan. Lebih mahal daripada siapa-siapa pun, dia paling mahal. Setelah dia ditamatkan kontrak di kelab Manchester United, dia dilamar oleh satu kelab di Arab Saudi untuk bermain di Saudi Pro League, nama kelab Al-Nasru, dengan kontrak setahun bernilai 241 juta dolar setahun, hampir 1 bilion setahun. Ronaldo menerima gaji bulanan dia 17 juta dolar satu bulan, bersamaan lebih kurang 60 juta ringgit. Cristiano Ronaldo. Gaji harian Cristiano Ronaldo sehari, contohnya sehari duduk lepak-lepak bagai-bagai Ronaldo tu, masuk dalam akaun dia 600,000 dolar sehari punya gaji. 1 jam gaji Cristiano Ronaldo, 1 jam. Contoh di Saudi tu Ronaldo dengar tazkirah subuh lah, tak ada training contoh hari ni kan, pergilah masjid, kita doakan moga dia dapat hidayah nanti insya-Allah. Masuk dalam akaun dia 1 jam punya gaji Cristiano Ronaldo. Orang buat kajian lah, 1 hour 25,000 dolar 1 jam. Seminit gaji Cristiano Ronaldo, sambil-sambil kat dapur tu dia masak mi segera kan, Maggi contoh, 417 dolar seminit. 1 saat gaji dia 17 dolar. Dia paling best kira duit orang. Ini best betul. Tapi nak sebutnya, ada orang di dunia ni gaji sampai 60 juta sebulan. Ada orang gaji tak sampai 1,000 sebulan. Siapa dia ustaz gaji tak sampai 1,000? Imam-imam bila-bila, mana sampai 1,000 kan? Betul tak? Yang dilantik oleh masjid tak sampai 1,000. Anda tahu sebab anda duduk di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah, bahagian pengusaha masjid ditempatkan di Masjid Saidina Osman. Salah satunya, kita tahulah gaji dibayar berapa. Kalau imam lantikan masjid, hanya diberi allowance bulanan 1,000 ataupun lebih rendah daripada tu. Kalau 1,000 tu banyak lah tu masjid bagi. Bahkan ada imam surau, bukan Jumaat, bukan diberi allowance ataupun gaji bulanan. Setahun sekali je gaji dia. Itu pun dalam bulan Ramadan, 600 tahun. 600 tahun, betul lah, 600 tahun. Ini true story. Selebihnya kerja lillahi ta'ala. Kalau imam tak datang, memang kena bantai dalam grup jemaah. Imam ni makan gaji saja. Padahal imam tu setahun sekali je gaji. Kesian kat dia kan. Kalau bagi 10,000, tak ada azal lagi dia dah sampai dah. Betul. Ini kesian kat dia. Dia adalah anak ramai tu, imam anak 5-6 orang. Macam-macam urusan dia kena carilah. Dah gaji tak bagi, buat macam mana? Kadang-kadang ada tugasan luar dan sebagainya. Tugasan tak boleh. Tapi kejayaan imam ni payah nak cari pengganti. Bila dia pergi nak cari pengganti ni payah. Kejayaan yang hampir pupus sekarang ni imam lah. Sebab orang tak nak. Komitmen je minggu, Sabtu, Ahad contoh kan. Nak pergi ke lain tak boleh. Nak cari pengganti tak ada. Allowance pun 1,000 je paling banyak kalau lantikan masjid. Lainlah kalau imam mukim. Imam mukim dia bagi, dia dapat daripada allowance jakim 850. Dan jabatan agama biasanya akan tambah 500. 1,350. 1,350 ya. Kalau masjid inisiatif nak bagi, masjid top up lah 400. Ataupun 500. Dapatlah total gaji imam RM1,950.
Tu dia kadang-kadang tugasan tak dapat hadir tu. Sebab apa? Kena pergi kerja tempat lain dan sebagainya. Ini kita nak cerita gaji. Di syurga, salah satu syafaat Nabi, dia boleh angkat darjat satu level ke level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Berdasarkan kelayakan dia, dia sepatutnya syurga ni je. Tetapi syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia boleh angkat daripada level ni ke level yang lebih atas. Ini bentuk syafaat Nabi. Banyak tuan-tuan syafaat Nabi ni. Syafaatul uzma kita biasa dengar. Syafaat angkat darjat ahli syurga. Salah satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh memasukkan umat dia seramai 70,000 orang ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini juga bentuk syafaat. Umat baginda 70,000 orang ni, dia boleh dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi lain, Rasul lain, dia tidak memiliki prestis demikian. Nabi ni ramai, 100, disebut jumlah para Nabi 142,000 orang. Jumlah para Rasul 315. Penghulu Nabi, Rasul kita lah. Penghulu Nabi, Nabi kita, dia memiliki syafaat 70,000 umat dia layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini syafaat dia. Dan yang mendahului senarai tersebut antaranya adalah Ukasyah bin Mihsan. Ini disebut secara jelas di dalam hadis. Bila Rasulullah ceritakan, aku diperlihatkan suasana umatku di padang mahsyar. Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid. Ada Nabi bersamanya kurang 10 orang pengikut. Follower Nabi tersebut kurang 10 orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul. Ada Nabi seorang je pengikut. War rajulan. Ada Nabi 2 orang je pengikut. Siapa Nabi 2 orang pengikut? Antaranya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus 30 tahun punya dakwah di Mosul, Iraq. Sekarang ni tempat dakwah Nabi Yunus. Yang ikut dakwah Nabi Yunus 2 orang je. Namanya Rubil dan Tanah. Itu yang kita baca dalam Al-Quran kan. Yang Nabi Yunus merajuk dalam dakwah tu, dia tinggalkan kerja dakwah dia, naik kapal besar, ambil cuti lah, kita kira lah. Malah aku kuliah. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah berdada 2 orang je. 30 tahun punya dakwah. Akhirnya fras. Hilang sapu. Ini bukan nak mengumpat Nabi Yunus tuan-tuan. Ini cerita dalam Al-Quran. 16 ayat secara khusus diceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini Allah sebut dalam surah Al-Qalam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun qasahibil hud. Sabar kamu wahai Muhammad dalam dakwah. Jangan menjadi macam member awak tu. Your senior, Nabi Yunus, yang kena telan dengan ikan tu. Sebab 2 orang ikut dakwah dia. Surrender boh. Guru takmir mengajar lagi ramai contoh kan. Dia masuk kapal, nak bawa diri, kapal dia pecah, ditelan oleh ikan nun. Salah satu tasbih yang dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Akhirnya dia insaf, dia rasa dia salah. Sebab dia tinggalkan dakwah. Kenapa? Orang tak ikut dakwah dia. Sebab itu kita pesan kepada pendakwah, ustaz-ustaz sekian-sekian, jangan frah dalam dakwah. Boleh jadi di Malaysia ni tak ada ikan nun nak telan kita. Tapi kena telan dengan ikan patin pergi pahal. Payah pula. Ada tuan-tuan, perkuliah kita jumpa hati tisu. Contoh kan. Dia datang ke masjid ataupun ke surau. Tiba-tiba parking penceramah tu ada jemaah ambil. Hujan. Jemaah parking, tempat parking penceramah. Dia pusing 2-3 kali tu tak jumpa. Nak parking jauh kat luar. Akhirnya tak datanglah surau tu. Ditelefon oleh HJK sekian. Marilah. Tak boleh. Dia teringat. Parking penceramah kena ambil kat orang. Memang ada tempat tu kita pergi. Parking penceramah memang jemaah ambil. Kita terpaksa parking luar sebagainya. Ada satu tempat di KL. Kita sampai lambat sikit, maghrib. Memang parking penceramah tu memang tak ada lah. Terpaksa parking kat luar. Tapi jalan je lah. Jangan fras. Tapi kita nak ceritanya salah satu syafaat Nabi, dia boleh bawa 70,000 umat dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bila Rasulullah ceritakan, aku tengok di padang mahsyar ada Nabi kurang 10 orang pengikut, ada Nabi seorang pengikut, ada Nabi 2 orang pengikut, ada Nabi langsung tak ada pengikut.
Bila aku tengok di padang mahsyar satu jumlah umat yang ramai, aku sangkakan itu umat aku dah. Dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Umat yang ramai itu adalah umat Nabi Musa. Dia tengok sudut yang lain, dia dapati umat yang jauh lebih ramai daripada umat Nabi Musa. Maka dikatakan pada baginda, hadhihi ummatuk, umat yang teramai itulah umat kamu. Wa ma'ahum sab'una alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Bersama umat yang ramai itulah 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bila Nabi ceritakan demikian, bangkit seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah kata, ya Rasulullah, udu'ullaha an yaj'alani minhum. Boleh tak Tuan doakan saya seorang ni supaya termasuk daripada 70,000 tersebut? Rasulullah sebut, anta minhum, awaklah salah seorangnya wahai Ukasyah. Sahabat lain jelah. Sahabat lain bangun juga, ya Rasulullah, udu'ullaha an yaj'alani minhum. Doakanlah saya seorang lagi wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, sabaqaka biha Ukasyah. Sebenarnya Ukasyah bin Mihsan telah mendahului kamu semua. Maknanya ada 69,999. Ini the best manusia. Kamu berebutlah dalam kalangan umat aku. Seolah-olahnya begitulah. Kalau kita jadi macam Ukasyah kan, rasa bulan depan tu tak datang dah kuliah tu. Haji ni lama dah saya tak nampak ni kuliah subuh ni. Bukan apa ustaz, tanpa hisap. Buat name tag tu, buat name tag. Geng tanpa hisap. Oh, nak bagi tahu pada. Tapi Ukasyah bukan begitulah. Kalau kita baca sejarah dia, dia luar biasa. Salah satu kelebihan dia, dia tidak pernah tidak menyertai mana-mana peperangan pada zaman Nabi SAW. Dia memburu syahid, tapi dia tak syahid pada zaman Nabi. Dia syahid pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah ketika memerangi golongan Riddah. Itu Ukasyah bin Mihsan. Tapi kita nak sebutnya, salah satu syafaat Nabi kita, dia boleh angkat darjat dan dia boleh memasukkan umat dia 70,000 tanpa hisab, tanpa azab. Salah satu bentuk, last lah Hana sebut pada pagi ni, salah satu bentuk syafaat Nabi kita juga, dia boleh beri syafaat kepada ahli neraka yang tak beriman kepada Allah. Ini pernah kita dengar tak? Tak pernah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh beri syafaat kepada ahli neraka. Ahli neraka ni beriman atau tak? Yang tak beriman kepada Allah. Yang beriman tu kita tahulah, dia boleh keluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Ini syafaat kepada betul-betul ahli neraka dan memang dia tak beriman pun kepada Allah. Tak pernah dengar Contoh syafaat macam mana ni? Syafa'atuhu li syafa'ati ammihi. Syafaat baginda dalam memberi syafaat kepada bapa saudaranya Abu Talib. Betul tak? Itu tak beriman tu. Mati dalam keadaan tak beriman. Tetapi oleh kerana baginda ni boleh beri syafaat, salah satu bentuk syafaat Nabi, takhfiful azab. Dia boleh meringankan azab ahli neraka. Boleh meringankan azab ahli neraka. Menyebabkan manusia yang tak beriman, yang menerima azab neraka yang paling ringan, itulah Abu Talib, pak saudara dia. Rasulullah sedih kan, pak saudaranya mati dalam keadaan tak beriman. Dia doa kepada Allah, wahai Allah, ampunlah dosa pak saudaraku. Allah tegur. Allah tegur dalam Al-Quran, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tak patut bagi mana-mana nabi dan tak patut bagi mana-mana orang beriman yang memohon ampun kepada Allah terhadap orang yang jelas mensyirikkan Allah, walaupun dia adalah ahli kerabat kamu sendiri, yang mana annahum ashabul jahim, dia adalah ahli neraka. Tapi Rasulullah sebut, walaupun Abu Talib tak beriman, dialah manusia yang menerima azab neraka yang paling ringan. Sebab apa? Salah satu bentuk syafaat Nabi, takhfiful azab. Dan kemungkinan
Syafaat baginda ini tidak terhad kepada Abu Talib saja. Boleh jadi ada orang yang tak beriman tapi dia sayang pada Nabi. Kan sekarang ni kan ada yang beriman, yang tak beriman kepada baginda tapi dia sayang, dia tidak menunjukkan kebencian. Mungkinlah salah satu syafaat baginda kepada Abu Talib tertakluk juga kepada umat-umat baginda yang lain yang tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan kebencian kepada Nabi, sayang tapi tak beriman. Mungkin dalam bab takhfiful azab tertakluk juga syafaat Rasulullah terhadap mereka. Ini beberapa bentuk syafaat Nabi SAW yang kita bincangkan pada pagi ini. Moga-moga tuan-tuan apa yang kita bincangkan boleh memberi manfaat kepada kita dan kita termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang layak mendapat syafaat. Malaikat ada syafaat, Al-Quran ada syafaat, orang soleh ada syafaat, baginda ada syafaat, dan Allah sendiri dia ada syafaat dia. Pernah dengar tak syafaat Allah? Syafaat Allah ni disebut syafaat Arhamur Rahimin. Syafaat yang maha pemurah berbanding pemurah yang lain. Itu syafaat Allah. Syafaat Allah ni macam mana? Syafaat yang diberikan kepada orang yang sikit habuk dia tak pernah buat amal soleh. Tak pernah buat amal soleh. Dok semayang, dok puasa, dok haji, dok sedekah, dok zakat. Sikit habuk dok buat amal soleh. Tapi dia ada satu je kelebihan dia. Dia yakin Tuhan yang sebenar ni Allah. Dia tak syirikkan Allah. Amal soleh tak ada. La khaira qattun. Sikit habuk Rasulullah ceritakan kebaikan dia tak pernah buat. Bila Allah Ta'ala tanya, syafaat malaikat habis dah. Syafaat Nabi tak ada dah. Syafaat orang soleh tak ada dah. Hari ini yang berbaki adalah syafa'atu arhamur rahimin. Syafaat aku, kata Allah, aku berikan kepada hamba-Ku yang tidak mensyirikkan aku tetapi dia tidak pernah melakukan amal soleh. Apa dia syafaat tersebut? Dia dikeluarkan daripada neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Allah akan keluarkan hamba-hambanya daripada neraka selagi mana dia yakin Tuhan yang sebenar itu adalah Allah, ada iman dalam dirinya walaupun sekecil biji sawi sekalipun. Itu disebut syafaat Arhamur Rahimin. Moga-moga apa yang kita pelajari pada pagi ini mendapat manfaat pada kita. Ada satu tajuk lagi kalau kita nak bincangkan kesempatan lain lah. Cara-cara nak mendapatkan syafaat. Banyak. Antaranya Rasulullah sebut, orang yang mati di Baqi' halat lahu syafaati. Dia layak untuk mendapat syafaatku pada hari akhirat. Ini istimewa lah. Antaranya kalau kita yang tidak diberi peluang untuk meninggal dunia di Baqi', salah satu cara mendapatkan syafaat, Rasulullah SAW sebut, bila kita dengar azan, kita ulang apa yang kita dengar daripada muazzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Selesai. Setelah itu kita doa wasilah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Kemudian setelah kita doa wasilah, kita doa maqaman mahmudah. Salah satu doa itu kan, wa ba'athu maqamal mahmuda lilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mengamalkan demikian, dia jawab azan dan dia doa wasilah dan doa maqaman mahmudah kepada Nabi. Maqaman mahmudah ni macam afundi lah. Kita afundi Nabi, kita undi Rasulullah ni sehingga dia layak memberi syafaat. Wahai Allah, berilah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad ni, maqaman mahmudah. Maksud maqaman mahmudah ni, Rasulullah dia ada kelayakan untuk memberi syafaat. Siapa yang doa baginda dapat maqaman mahmudah, Rasulullah sebut halat lahu syafaati. Orang ni halal baginya mendapat syafaatku. Moga-moga apa yang kita dengar insya-Allah kita praktikkan kelak. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti lebih kurang 14 minit selepas waktu syuruk. Yang ada kesempatan kita boleh sama-sama laksanakan solat sunat isyraq insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.